Hai semua, Assalamualaikum. Kita bertemu semula di video yang kedua berkaitan dengan stres. Tajuk kita pada kali ini ialah teknik mengurus stres anda. Pastikan anda terus bersama dengan saya sehingga ke akhir video. Mari kita imbas kembali apakah 4 teknik mengurus stres yang anda boleh lakukan secara sendirian. Teknik ini harus selari dengan azam dan semangat yang kuat dan anda perlu yakin apa yang anda lakukan ini akan berjaya dan anda mampu mengurus stres anda. Langkah yang kedua, setelah meletakkan azam dan niat, anda perlu merancang aktiviti anda mengikut kesesuaian masa dan keadaan anda. Setelah dirancang, anda perlu memastikan anda telah bersedia untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mari kita lihat apakah teknik-teknik mengurus stres secara sendirian. Yang pertama, teknik regulasi emosi. Yang kedua, pengurusan tidur. Yang ketiga, aktiviti recharge. Dan akhir sekali ialah teknik pernafasan relaksasi. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan 2 teknik yang pertama terlebih dahulu. Manusia dan emosi tidak dapat dipisahkan. Dan apa itu emosi? Emosi merupakan sesuatu yang dialami atau dirasai oleh seseorang individu yang juga kita panggil sebagai perasaan. Dalam diri seseorang manusia, kita akan mengalami pelbagai jenis perasaan sebagai contoh perasaan gembira, sedih, kecewa, teruja, geli hati dan sebagainya. Itulah emosi. Dalam kita bermain dengan emosi, ia dikatakan dapat mempengaruhi tindakan dan fikiran. Yang pertama, fizikal dapat mempengaruhi emosi. Sebagai contoh, jika seseorang itu sakit, individu itu cenderung untuk merasa cepat marah dan geram. Begitu juga pada individu yang lapar ya. Orang berpesan jangan diusik perempuan yang lapar, boleh jadi singa katanya. Yang kedua, emosi juga dapat mempengaruhi fizikal. Sebagai contoh, perasaan risau dan bimbang kebiasaannya mengakibatkan seseorang itu menggigil atau jantung berdebar-debar. Oleh itu, emosi yang kita hadapi sehari-harian itu jika tidak terkawal akan memberi kesan kepada fizikal dan psikologikal kita dan juga orang sekeliling. Jadi, teknik kita yang pertama ialah teknik regulasi emosi melalui penjagaan fizikal. Jika tadi kita diberitahu bahawa perubahan fizikal boleh memberi kesan kepada emosi, bukan? Oleh itu, kita perlulah menjaga kesihatan fizikal kita. Regulasi emosi boleh didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan oleh seseorang individu untuk mengawal emosi. Antara strateginya ialah: yang pertama, kita perlulah menjaga kesihatan fizikal kita agar kekal sihat dan bertenaga untuk kita terus kekal positif. Apabila kita merupakan seorang yang begitu komited dalam menjalankan amanah, kita sukar untuk berhenti seketika. Kita perlulah berehat sebentar apabila penat. Carilah masa dan peluang di celah-celah kesibukan itu untuk kita berehat walaupun seketika. Seterusnya, sekali lagi, tidur yang cukup dan berkualiti sangat penting bagi tubuh dan emosi manusia. Anda perlu mendapatkan tidur yang berkualiti mengikut kesesuaian tubuh anda supaya tidur itu tidak terkurang atau terlebih. Akan saya terangkan teknik pengurusan tidur di slide yang akan datang. Yang keempat, bagi mendapatkan fizikal yang sihat, semestinya pemakanan yang berzat dan seimbang perlu ditekankan. Makanlah mengikut keperluan dan waktu yang sesuai. Dalam keadaan kesihatan global yang tidak mengizinkan ini, aktiviti riadah dan rekreasi
yang kita selalu dan gemar lakukan adalah terbatas. Akan tetapi, anda boleh mencari aktiviti-aktiviti yang serupa yang boleh anda lakukan secara indoor ataupun di dalam rumah sahaja. Ingat, anda harus kekalkan penjarakan sosial anda di samping anda menjaga kesihatan fizikal anda. Suka untuk saya ingatkan anda supaya mengambil ubat-ubatan mengikut keperluan sahaja. Dan yang paling penting, jauhilah rokok dan dadah. Sayangilah diri anda dan ingatlah orang yang tersayang. Anda merasa mungkin ianya membantu anda, akan tetapi bukan untuk jangka masa yang panjang. Beringat sebelum melarat. Dengan menjaga kesihatan fizikal anda secara serius dan berkala, anda akan berjaya mengurus regulasi emosi anda. Teknik yang kedua yang akan dikongsikan dalam video ini ialah pengurusan tidur atau dikenali sebagai sleep hygiene. Seperti yang kita maklum, jika seseorang individu tidak cukup tidur atau terlebih tidur, individu itu akan merasa lesu atau pening kepala dan akhirnya membawa kepada stres. Oleh itu, mari kita lihat tips-tips pengurusan tidur untuk anda mendapatkan tidur yang berkualiti. Yang pertama, anda perlu mengatur rutin tidur anda. Jika sebelum ini tidur anda tidak tersusun, anda boleh bermula dengan menetapkan waktu bangun dan tidur pada masa yang sama setiap hari. Anda perlu berdisiplin dalam hal ini bagi memastikan rutin tidur anda tetap setiap hari. Yang kedua, pastikan bilik tidur anda senyap, tenang, bersih dan selesa. Bilik tidur yang selesa akan memberikan mood yang positif untuk anda merehatkan badan dan minda anda. Penggunaan lampu yang cerah merangsang otak untuk bergiat aktif. Oleh itu, anda boleh menukar penggunaan lampu yang lebih lembut di bilik tidur anda untuk membawa mood yang lebih tenang. Jika anda sukar untuk tidur, anda perlu mendisiplinkan diri anda untuk berbaring di katil apabila rasa mengantuk sahaja. Hal ini dapat mereset otak anda bersedia untuk tidur apabila berada di atas katil sahaja. Jika anda masih juga tidak dapat melelapkan mata, lakukan apa-apa aktiviti sehingga anda merasa mengantuk sekali lagi. Pakar berpendapat terdapat beberapa perkara yang anda perlu elakkan selepas jam 6 petang, antaranya ialah elakkan makan secara berlebihan, elakkan pengambilan minuman berkafein dan minuman beralkohol. Perkara-perkara ini mungkin memberi kesan ketidakselesaan untuk anda tidur nanti. Bagi tips 1 jam sebelum tidur, anda boleh cuba untuk mandi sebaik-baiknya menggunakan air yang panas atau mendengar alunan muzik lembut dan rileks. Ingat, elakkan penggunaan alat elektronik sebelum tidur. Ia akan memberi kesan pada mata dan otak anda sebelum tidur. Perkara-perkara yang saya kongsikan dalam video ini adalah berdasarkan dari sumber dan rujukan yang telah saya sertakan bersama-sama dengan video ini. Ianya hanyalah sekadar tips dan cadangan. Nota ringkas juga telah saya sediakan bagi rujukan anda. Pendekatan dan kesan ini juga berbeza-beza mengikut individu. Jika anda yakin, anda boleh lakukan. Seperti biasa, kami, para kaunselor, prihatin dan sayang kepada anda semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan sejahtera di mana jua anda berada. Kami di sini sentiasa bersedia untuk anda dan sayangilah diri anda kerana anda semua berharga dan istimewa.
Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Share the love. Sekian dari saya, Damira Adiba. #Stay at home, stay safe. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini